Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. UMNO tidak boleh terima kritikan. Zahid Hamidi menggunakan surat saman untuk menutup mulut. Inilah isu yang sedang panas diperkatakan apabila Parti Muda secara terbuka mendakwa bahwa UMNO dan juga presidennya Ahmad Zahid Hamidi memang tidak tahan dengan kritikan. Menurut Ketua Penerangan Muda Syahmi Fahyad Jafar, setiap kali rakyat atau pihak cuba untuk menuntut penjelasan isu tertentu, UMNO lebih suka bersembunyi di balik surat undang-undang, bukan menjawab dengan fakta ataupun berdebat secara terbuka. Ini bukanlah tuduhan yang kosong, tetapi ini datang terus dari kenyataan rasmi Muda. Isu ini mula tercetus apabila UMNO bahagian Subang melalui ketuanya Arman Azhar Abu Hanifah menyerang Muda dengan mendakwa yang Parti Anak Muda itu hilang hala tuju dan hanya menjadi alat politik kepada tangan-tangan gaib. Katanya Muda sepatutnya fokus kepada isu-isu yang lebih rapat dengan jiwa anak muda dan bukannya mengungkit isu lama yang kononnya sudah selesai ikut proses undang-undang. Tapi Syahmi balas dengan pedas. Realitinya UMNO dan Zahid memang tidak boleh terima kritikan. Lebih-lebih lagi apabila orang masih ingat tentang 47 pertuduhan rasuah yang pernah dikenakan terhadap Zahid Hamidi. Katanya lagi Arman ini macam jadi peguam tak bertauliah untuk melindungi Zahid. Dan disinilah letaknya kontroversi. Bagi Muda ada beza besar antara pembebasan penuh dan juga keputusan DNAA, yaitu dilepaskan tanpa dibebaskan. Kalau pembebasan penuh, maksudnya kes ini sudah selesai dengan bukti yang jelas. Tetapi kalau DNAA, kes boleh dibuka semula bila-bila masa saja. Cuma rakyat tertanya-tanya, adakah kuasa politik mempengaruhi keputusan DNAA Zahid Hamidi pada September 2023? Sebab itulah Muda tidak habis-habisan menuntut agar Zahid Hamidi didakwa semula. Lebih menarik lagi, Syahmi tarik balik isu lama yang melibatkan Syed Saddiq, bekas Presiden Muda. Katanya masa Syed Saddiq kena tuduh di mahkamah, Muda tidak pernah salahkan tangan gaib, tidak keluarkan surat saman untuk mengugut pengkritik. Sebaliknya, mereka hadap di mahkamah terbuka sampailah selesai. Jadi apabila UMNO menuduh Muda pilih bulu sebab hanya untuk menghentam Zahid dan UMNO, jawabannya jelas, kalau kena pada orang mereka sendiri, Muda tetap biarkan sistem berjalan tanpa melindungi. Benda ini semakin panas apabila Setiausaha Agung Muda Aini Hazikah dapat surat tuntutan daripada Peguam Zahid Hamidi. Puncanya, dia berucap dalam himpunan Turun Anwar, menyentuh isu tuduhan-tuduhan rasuah Zahid Hamidi dan terus dikenakan tindakan undang-undang. Muda menganggap ini sebagai satu intimidasi politik, yaitu satu cubaan untuk menutup mulut rakyat, khususnya anak muda daripada bersuara, menyoalkan integriti dan juga ketelusan. Lagi pedas, Syahmi berkata juga, apabila seseorang itu sudah kehabisan hujah, jalan paling mudah ialah untuk keluarkan surat saman. Tuntutan Muda bukan kecil. Mereka meminta 3 benda utama. Yang pertama, Zahid Hamidi didakwa semula. Dan yang kedua, kerajaan wajib isahkan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Dan yang terakhir, setiap permohonan DNAA mestilah dijelaskan secara terbuka di parlimen. Kalau tuntutan ini dipenuhi, barulah rakyat akan rasa ada keadilan. Kalau tidak, persepsi bahwa kuasa politik campur tangan dalam sistem kehakiman akan terus menebal. Sekarang mari kita masuk pula ke bab yang dinanti-nantikan, yaitu persoalan-persoalan kontroversi. Adakah benar sistem kehakiman kita bebas sepenuhnya daripada pengaruh politik? Ramai pemerhati sebelum ini termasuklah Transparency International Malaysia pernah bersuara bahwa DNAA ke atas Zahid mencetuskan tanda tanya besar tentang prinsip rule of law dalam negara.
Rakyat Marhain yang kena tuduh rasuah, selalunya kes jalan terus. Tetapi, apabila melibatkan orang politik berpengaruh, tiba-tiba jalan keluar BNAA dibuka. Bukankah ini menimbulkan persoalan tentang double standard? Dan kalau betul UMNO serta Zahid tidak boleh menerima kritikan, apalah nanti nasib kebebasan bersuara di negara kita Malaysia ini? Kita bercakap tentang hak rakyat untuk menyoal pemimpin. Kalau setiap kali rakyat mengkritik dan jawaban yang keluar bukan penjelasan tetapi surat saman, sampai bila orang berani untuk bersuara lagi? Adakah ini cara baru politik Malaysia? Siapa kritik, terus gertak dengan tindakan undang-undang. Apa kata Anda? Dan lebih membimbangkan, kalau tren ini berterusan, apa akan jadi pada parti-parti kecil macam parti muda yang coba menjadi suara alternatif? Mereka mungkin tidak ada sumber besar ataupun pengaruh macam parti lama, tetapi merekalah yang cukup berani untuk cakap tentang isu-isu integriti. Kalau mereka pun coba dibisukan, maka ruang demokrasi semakin sempit dan disinilah penonton semua kena fikir. Adakah kita sekarang ini sedang menuju ke arah politik matang atau sebenarnya kembali ke zaman lama di mana kuasa digunakan untuk menutup mulut pengkritik? Jadi saya ada satu lagi soalan besar yang saya ingin tinggalkan kepada Anda semua. Adakah tindakan Zahid menggunakan surat saman ini merupakan bukti kelemahan untuk menghadap kritikan? Atau adakah ia sebenarnya satu strategi politik yang licik untuk mengawal naratif dan pastikan rakyat takut untuk bertanya? Adakah DNAA yang Zahid terima benar-benar keputusan undang-undang yang adil ataupun ia adalah satu kompromi politik untuk dikekalkan kerajaan perpaduan terus stabil? Dan yang paling penting, adakah Malaysia benar-benar sedang menuju ke arah reformasi ataupun kita hanya tukar slogan tetapi cara lama masih lagi kekal? Inilah yang menjadikan isu ini begini panas. UMNO mahu rakyat move on, tetapi muda pula mahu rakyat terus ingat. Satu pihak mahu menutup buku, satu lagi mahu buka semula setiap helaian sampai habis. Siapa yang sebenarnya betul? Persoalan itu saya akan serahkan kepada Anda untuk fikir dan komen dan debat di ruangan komen di bawah. Baiklah kawan-kawan, kalau Anda rasa isu ini penting, jangan lupa untuk like, share, dan komen pandangan Anda di ruangan komen di bawah sebab suara rakyatlah yang sepatutnya menjadi penentu. Kita jumpa lagi dalam konten seterusnya dengan lebih banyak pendedahan dan juga persoalan panas. So, adakah ini kebangkitan politik anak muda ataupun sekadar drama lama dimainkan semula? Sekali lagi saya tegaskan, Anda yang tentukan. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Terima kasih semua.